صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيء لله لنا وله الفاتحة. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallu 'alan nabi Muhammad. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi wardani sahabah. Ya Rabbi wardani sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Majuan Muhammad, majuan kamu. Ya Rabbi wardani al-masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami'a du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuruk. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana binurih. Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahadah. Ya Rabbi hitana bis-sa'adah. Ya Rabbi waslih kulla muslim. Ya Rabbi wakfi kulla mu'adhin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Iya, kalau baca itu jangan lambat, dekatkan ini itu. Biasakan lambat. Ini kita dekat dengan mulut. Tak dengar suara. Inna fatahna laka fathan mubina. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك disuruh munduran disuruh. Tolong وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون
تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا أهل بيت المصطفى الطهور هم أهل الأرض فذكري شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في سنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فارجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فاغفرنا ببركتهم واهدنا الحسنى ربي فاغفرنا ببركتهم
واهدنا الحسنى بحرمته. وأميتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Tak payah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-walid qalib al-ba'ithil warisil mani'is salib alimil ghaib wal ba'id was sa'il wal dhahib yusabbihu al-afil wal ma'id wal qali'u wal gharib ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع الكمال والعجائب في ترتيب هذه القوالب. خلق مخه وعزمه عموده عروقه ولحما وجلده وشعرا بنزر مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. لخلقه بساق كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب. فلو رأيت القدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بيننا وتائب وخائف لنفسه وعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الوياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو غائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعالب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى أدرك الملك الوهاب حتى نظر إلى جمالي بلا ستر ولا حجاب. فلما أرانا رسول شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المسون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنظروا في هذه الليلة إلى مقام أمي مسرورا أبدأ بالكون نورا واذكر يتيما وطير وأهل بيتي تطيرا. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أصول وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزأوا اليمن والرد واستضيئوا بجمالهم فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يرهب حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره الهدي حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد واهدنا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا طيبه نسعد ونرشد مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يا
مدد يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعلى أصحاب السالكين على مناهجهم خيار أمته واسترنا بذكر حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحنا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا اللهم على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسينا. اللهم لا تجعل في مجلسنا أحدا إلا غفرت ما يستوى ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا بالسنة الماضية إخوان ونعم فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. ووفقنا لعمل صالح يخلصنا وعلى ضده. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك بالذاكرين وحين طاعتك رسولك. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مفتونين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا لفتنة أهل الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اصلح هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة وللمتقدمين في هذا المكان ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات والقاضي الحاجات والقابل الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami hormati kemuliaan para habaib, para masyayikh, para kiai yang kita hormati kemuliaan Adai Allah Al-Alam Al-Alim Habib Mahdi bin Abu Bakar Al-Hamid yang kita hormati kemuliaan
أدينه الله العلامة الفقيه Syekh Taha Abdul Hamid Hamidi yang kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Ustaz Muhammad Hatta Syamsul Arifin bin Haji Abdul Rahim, yang kita hormati kita muliakan Al-Mukarram Al-Fadhil Ustaz Haji Yusni bin Ayasan Pegawai Jabatan Agama Islam Banten dan Syarah bin Siti Al-Quran Sayyidina Ali, yang kita hormati kita muliakan Al-Fadhil Ustaz Syarifuddin, juga Ustaz-Ustaz yang lain yang tidak akan sebutkan namanya satu persatu, kami tidak mengurangi rasa hormat dan takkan kami yang kita hormati, kita muliakan Kursi Zikir Masjid Jami'ah Rahman dan Mulai Masjid Rijal bin Haji Rabli beserta barisan hadapan Masjid Masjid Jami'ah Rahman dan Mulai yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa kasih dan cinta kami kepada beliau ini. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah syukurillah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali di majlis ulangan kita. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan panjang umur, masih diberikan waktu untuk hadir bersama-sama duduk di majlis zikir, majlis pembacaan sholawat dan salam fi maulidi khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majlis kirim doa kepada kaum kita, untuk para pemimpin kita, untuk para leluhur kita, untuk pendahulu kita, untuk para ahli kubur Korea ataupun mulai kita, untuk para awliya wal ulama billah wal musyrik billah wa ibadillah salihin wa usulihim wa muwahhidin. Juga kirim doa untuk Tuan Guru Syekh Hasan Abdul Aziz Alim Sekam. Juga kirim doa untuk kedua orang tua kita, wabil khusus kirim doa untuk Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Muhammad Usman Al-Zaidi wa Sayyidina Syekh Ahmad Asrari Al-Zaidi radhiyallahu anhum, wa ila arwahil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, anak keturunan kita, keluarga serta masyarakat kita sentiasa memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa memperoleh maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah, diberikan tumanina, ma'aziyadatil mahabbah wa ma'rifatil khusus, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal usul inda Allah, wa insyaallah al-ridha wa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan maidah yang pertama yang akan disampaikan oleh yang mulia Syekh Taha, yang akan diperkenalkan oleh yang mulia. Kata kepada beliau berdua yang mulia dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nastami' fi hadhihi al-layali al-mubarakah في ليالي العشر، وهذه الليلة من ليالي العشر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إحياء هذا الوقت المناسب، وقت ما بين المغرب والعشاء، ويتبعه كذلك في الفضل تابع له ما بعد العشاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkahan ini. Allah himpunkan dalam masjid yang bertuah ini pada malam-malam 10 daripada terawal bulan Zulhijjah. Malam-malam yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita berada pada malam 10 Zulhijjah ini juga kita berhimpun di saat antara Maghrib dan Isya yang penuh dengan keberkatan. Juga kata Tuan Syekh kita, keberkatan yang luar biasa yang Allah letakkan di dalam menghidupkan waktu Maghrib dengan Isya, bukan hanya waktu itu tetapi juga diikutkan dengan waktu setelah salat Isya. Maka kita mempunyai keberkatan yang luar biasa kerana berhimpun untuk menghidupkan waktu-waktu yang mulia ini. أكرم الله سبحانه وتعالى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنويع مواسم العبادات، فنوع لهم الشهور ونوع لهم الأيام ونوع لهم الأسابيع، فجعل للمسلمين في الأسبوع يومين أو 3 أيام تتنوع فيه العبادة، من ذلك يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الجمعة. لم يجعل الأسبوع كله كل أسبوع موسم للعبادة، ولكن هذه الأيام لها عبادات مخصصة فيها. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana bentuk Allah memuliakan kita umat baginda Nabi SAW? Allah mempelbagaikan musim-musim, perayaan-perayaan, waktu-waktu untuk kita mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan ada musim-musim untuk kita beribadah, ada bulan-bulan tertentu yang sangat dituntut untuk kita beribadah. Begitu juga di dalam minggu-minggu tertentu. Bahkan di dalam setiap minggu ada 3 hari yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempelbagaikan ibadah, iaitu pada hari Isnin dan pada hari Khamis dituntut untuk kita memperbanyak berpuasa sunnah. Juga pada hari Jumaat. Dalam satu minggu ada 3 hari yang dikhususkan di dalam syarak untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan musim teragung. Sepanjang minggu 3 hari ini musim-musim perayaan untuk kita bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya bukan hanya 3 hari ini, tetapi sepanjang minggu juga dituntut untuk kita mendekatkan diri beribadah kepada Allah. فكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يغتنمون هذه المواسم، حتى ذكروا في ترجمة بعض الصالحين رضي الله تعالى عنه أنه اشتد عليه العطش في يوم فدق الباب على أسرة، قالوا ماذا تريد؟ قال أريد شربة ماء. فطفلة صغيرة ترى عليه أنه من أهل التصوف، من أهل الصوفية، فقالت له وعجبا تدعون التصوف ثم تفطرون يوم الاثنين والخميس، لا تهتمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لم أرى موعظة في حياتي أشد تأثيرا من موعظة هذه الصغيرة. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Karena itu para salaf kita, orang-orang terdahulu, leluhur-leluhur kita betul-betul mengambil kesempatan di dalam menghidupkan musim-musim beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh ibadah. Sama ada setahun atau bulan-bulan Ramadan ataupun hari Senin, Khamis, Jumaat. Diriwayatkan di dalam tarjamah biografi sebagian ulama, satu hari seorang ulama ini telah berjalan bermusafir dan beliau tertimpa rasa haus yang amat sangat. Bila beliau merasa haus yang amat sangat, maka beliau pun, zaman dulu belum ada kedai kopi, belum ada orang jual 7 jual air, tak ada. Jadi terpaksa ketuk rumah orang. Dia ketuklah satu sebuah rumah untuk minta air sebab terlalu sangat dahaga. Bila dia ketuk pintu bagi salam, pintu dibuka, ternyata yang menyambut dia ada seorang kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak perempuan tengok atas bawah, oh rupanya ada tetamu datang ke rumah saya. Tetamu bukan sembarangan tetamu, Tok Syekh, orang alim, orang tasawuf ini. Macam orang terhormatlah dalam agama kerana pakaiannya menampakkan seumpama itu.
Maka si anak kecil tersebut bertanya, wahai Tuan Syekh, ketuk rumah kami ini nak minta apa? Ada apa maksud? Dijawablah oleh Tuan Syekh, saya kehausan yang amat sangat, jadi saya memerlukan seteguk air, boleh bagikan air? Maka si anak kecil perempuan itu terkebil-kebil mata, dia kata, Tuan Syekh, saya tengok Tuan Syekh punya penampilan orang alim, penampilan orang warak, orang tasawuf. Tapi hari ini kan hari Senin, kenapa Tuan Syekh tak puasa hari Senin? Bukankah puasa hari Senin itu ada sunnah baginda Nabi? Pakaian dah bagus, dah pakaian Nabi. Situasi penampilan, Masya Allah, penampilan orang-orang alim, janggut agak bagus mungkin, tapi tak puasa hari Senin. Ni macam mana ni? Kata anak kecil tersebut. Betul-betul pedas kau masuk dalam hati Tok Syekh tersebut. Tok Syekh tu bagi tahu, seumur hidup aku tidak pernah terkesan dengan sebuah peringatan, sebuah nasihat yang lebih dahsyat, lebih pedas daripada yang dibawakan oleh mulut si anak kecil tersebut. ويقول سيدنا الإمام الحداد رحمه الله تعالى عن موسم يوم الجمعة واجعل هذا اليوم للآخرة خصوصا لا نعمل فيه شيء من أعمال الدنيا. صحيح أن الأشياء تغيرت ونظام الدول تغير، ربما العمل ما بعطلة يوم الجمعة في بعض المحافظات، ولكن أقل شيء أن يجعل في هذا اليوم شيء من العبادة المختص بهذا الجمعة، من الاغتسال، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من قراءة السور المأثورة. إذا لم نستطع أن نجعل هذا اليوم للآخرة كله، نجعل ولو جزءا بسيطا منه. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan di dalam mensifati musim ibadah hari Jumaat, kata beliau, jadikanlah hari Jumaat itu terkhusus untuk hari akhiratmu. Jadi jangan kau kerjakan urusan-urusan dunia pada hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari untuk kau beribadah untuk akhirat. Jadi urusan dunia berniaga tahu tepi dahulu. Tapi hadirin hadirat, kata Tuan Syekh, kita tidak nafikan zaman sentiasa berubah. Zaman-zaman dahulu memang orang cuti hari Jumaat, tapi zaman kita sekarang orang dah tak cuti lagi hari Jumaat. Banyak di kalangan kita terpaksa bekerja hari Jumaat kerana tak cuti. Oleh itu, walaupun begitu, kalau kita terpaksa bekerja juga, kerja juga, tetapi jangan sampai pada hari Jumaat kamu tidak khususkan, kamu tidak curi waktu untuk kamu mengerjakan tuntutan-tuntutan agama. Semisal banyakkan baca selawat kepada Nabi. Kau nak masuk ofis, silakan masuk ofis. Kau nak pergi ladang, silakan pergi ladang. Tapi jangan lupa banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga engkau jangan tinggalkan membaca surah-surah yang dikhususkan, disunnahkan untuk dibaca pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Semisal surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Dukhan dan lain-lainnya. Jadi ini pesan Tuan Syekh. Kalau kita mampu jadikan sepanjang hari Jumaat hanya untuk ibadah seperti yang dituntut oleh Imam Al-Haddad, itu adalah yang terbaik. Tapi kalau tidak mampu, sekurang-kurangnya juz'an basitan, satu juzuk, satu bahagian daripada waktu hari Jumaat ada kita peruntukkan untuk kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وجعل للمسلمين كذلك موسما شهريا وهو أيام البيض، فسنى للمسلم أن يصوم إذا استطاع 3 أيام في كل شهر. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وبالوتر وبسبحة الضحى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dan hadirin hadirat, juga kita hendaklah meraihkan perayaan musim perayaan bulanan. Sepanjang bulan itu Nabi SAW suruh kita berpuasa 3 hari, iaitu puasa hari-hari putih 13, 14, 15 bulan Hijriah, tuan-tuan. Ini hendaklah kita raihkan sebagai meraihkan perayaan musim ibadah pada bulan tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kekasihku Sayyidina Rasulullah SAW telah memberikan wasiat, telah memberikan pesan kepada aku akan 3 perkara. Tak boleh aku tinggalkan. Pertama, baginda Rasul SAW pesan kat aku, hendaklah kamu wahai Abu Hurairah setiap bulan puasa 3 hari, iaitu hari-hari putih. Yang kedua, Nabi SAW bagi wasiat kepada saya, hendaklah saya jangan tinggalkan sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat witir jangan ditinggalkan.
tinggal. Dan yang ketiga, baginda Nabi pesan sangat-sangat kat saya, kata Abu Hurairah, agar saya tidak meninggalkan sembahyang subhatul duha, sembahyang sunat duha setiap harinya. وجعل للمسلمين موسما شهرا في السنة كاملا وهو شهر رمضان وفضائله معروفة عند الجميع. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan fasa atau musim perayaan ibadah sebulan penuhnya dari setahun. Seperti mana kita telah ketahui, iaitulah musim perayaan ibadah yang namanya Ramadan Al-Mubarak. Fadilatnya, keutamaannya tak perlu kita bincangkan, semua dah pada tahu dah. وجعل للمسلمين بشكل عام موسم في السنة وهو موسم الحج، وهذه الأيام هي من أيام الحج وأيام المعظمة وأيام المكرمة. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam bentuk secara umum bagi setiap orang muslim ada musim, ada fasa, ada waktu-waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang teristimewa sepanjang tahun, iaitulah yang dipanggil Ayyamul Hajj. Hari-hari umat Islam dituntut melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah 10 hari terawal bulan Zulhijjah kita berada pada saatnya. Ini memang adalah merupakan musim perayaan mendekatkan diri, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن أكرمه الله من المسلمين بالذهاب إلى الحج بجسده وروحه فهذا فضل من الله، ومن لم يستطع أن يذهب إلى هناك فالعبرة من الله. أرواح المؤمنين في أي مكان تستطيع أن تشاركهم في الفضل وأن تشاركهم في ذلك بالاستشعار، تستشعر أنك معهم وتستشعر أنك حاضر في تلك الأماكن في هذه الأيام وتستمر تدعو الله سبحانه وتعالى. فقد رؤي كثير من الأولياء ورؤي كثير من الصالحين رآهم أصحابهم حاضرين في تلك المشاعر بأجسادهم وأرواحهم وهم لم يحضروا، لكن رؤوا عدة مرات يحجون مع الناس كل سنة بسبب نيتهم قوية، فيكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن يجعل ملكا من الملائكة يحج ويعتمر على صورهم. Karena itu hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, kalau ada di antara kita umat Islam yang memang dapat melaksanakan ibadah haji pada hari-hari mulia seumpama ini, hadir melaksanakan ibadah haji dengan jasad dan rohnya, maka itu karunia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah atas karunia itu. Tapi kita nampak gaya tak dapat, betul atau tidak? Sebab dah sampai penghujung, dah tak ada kapal terbang berangkat tuan-tuan. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada musim haji, pada perayaan yang luar biasa ini, hari-hari yang diagungkan oleh Allah SWT ini, maka yang dipandang, yang menjadi ibrahnya adalah roh-roh kita, bukan jasad-jasad kita. Walaupun jasad kita, badan kita tak dapat nak sampai kat Mekah, tak dapat nak ziarah makam Nabi SAW saat ini, tetapi roh kita hendaklah bersama-sama, dibenarkan oleh Allah untuk bermusyarakah, untuk bersama-sama dengan ikhwan-ikhwan kita yang ditakdirkan pergi haji pada tahun ini. Dalam arti kata, kita juga membayangkan kita seolah-olah sujud kepada Allah, rindu kepada Allah, rindukan Kaabah al-Musyarrafah, rindukan al-Masyair al-Azam, tempat-tempat yang indah, sa'i, Safa. Kita merindu-rindukan, kita nak pergi, tapi apakan daya, tak ada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa seperti mana orang-orang yang di Mekah, di Madinah sedang berdoa kepada Allah. Kita pun seperti itu insya-Allah. Insya-Allah, kalau kita jujur di dalam hal itu, kita juga memperoleh keberkatan-keberkatan yang didapatkan oleh kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji pada saat ini. Kerana diriwayatkan banyak kalangan para wali-walinya Allah, banyak para orang-orang salihin, dilihat mereka itu sedang melaksanakan ibadah haji, padahal mereka ada kat kampung mereka. Mereka tak dapat nak pergi haji. Banyak, bukan satu orang, dua orang, banyak aulia-aulia. Kalau kita membelik sejarah para ulama, para aulia-aulia, dikatakan fulan wa fulan terlihat melaksanakan ibadah haji. Jiran tetangganya ternampak dia sedang buat ibadah haji, sedang bertawaf, padahal dia ada kat kampung. Ini tidak lain dan tidak bukan kerana hati mereka betul-betul sampai ke Mekah. Hati mereka inginkan untuk menyembah Allah, merayakan perayaan musim yang hebat ini.
tapi Allah tak takdirkan jasad mereka. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu malaikat, yang mana malaikat ini Allah ciptakan berbentuk berupa dengan Tok Syekh tersebut. Tok Syekh tak dapat pergi haji, tapi hatinya dah sampai kepada haji. Allah jadikan satu malaikat bentuknya macam Tok Syekh, dan malaikat itu pun melaksanakan ibadah haji bersesuaian dengan zahir daripada Tok Syekh tersebut, dan pahala untuk orang tersebut. Ini tidak lain dan tidak bukan kerana ketulusan hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وهذه الأيام العشر لها عبادات أنواع كثيرة جدا، ولكن أهم العبادة التي نعبد الله سبحانه وتعالى بها في هذه الأيام أيام العشر أن نحافظ على الصلاة جماعة، لأن خاصة الآن تقريبا عطلة المدارس، عطلة الجامعات، الأولاد في البيوت، البنات في البيوت، قد يعطلون الصلاة تماما، لا يصلون، ثم نريد أن ندرك فضل العشر، ربما بسبب ترك الأولاد وترك البنات للصلاة حتى الآباء يحرمون من فضل هذه الأيام والليالي، لأن البيت الذي لا صلاة فيه لا بركة فيه، قال العلماء نزلت على اليهود لعنة فكفتهم، ونزلت على النصارى لعنة فكفتهم، وتنزل على تارك الصلاة في كل يوم 1000 لعنة. ألف. إذا نزلت هذه ستشمل البيت كله، حتى الأب حتى الأم، ربما بعد ذلك يتأثرون الجيران إذا كانوا يعلمون أن هذه الأسر لا تصلي. أول عمل نهتم به نستمر في المحافظة على الصلاة، ولا نقول الأولاد جاءوا من المدرسة جاءوا من التعليم تعبانين استراحة. الصلاة لا توجد فيها استراحة، الصلاة الراحة فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، ونحن في زماننا أرحنا بها. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Musim yang hebat seumpama ini, 10 hari terawal bulan Zulhijjah, adalah musim untuk kita memperbanyak beribadah, mendekatkan diri sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak amalan-amalan kebaikan yang boleh kita kerjakan. Tetapi Tuan Syekh ingin meng-highlightkan satu amalan ibadah yang patut untuk kita kejar pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini. Tidak lain dan tidak bukan al-muhafazah ala salatil jamaah. Jaga betul-betul sembahyang berjemaah. Jangan tinggalkan sembahyang berjemaah sepanjang tahun, tapi lebih-lebih lagi 10 hari ini tuan-tuan. Datang sembahyang kat masjid, kejar. Dan apatah lagi hari-hari ini kata Tuan Syekh, mungkin budak-budak sekolah bercuti. Betul? Yang ada di sekolah asrama dah balik asrama. Budak-budak kat madrasah bercuti, pada balik ke rumah. Yang belajar universiti pun kata Tuan Syekh tadi pun bercuti balik. Maka bila balik bercuti kat rumah mereka, akhirnya apa dia? Kadang-kadang bukan hanya mereka bercuti daripada sekolah, bercuti sembahyang sekali tuan-tuan. Sembahyang pun ikut cuti sekali, bukan belajar je cuti, tapi yu'atiluna solat, jadikan solat pun cuti juga. Ini tak betul ni tuan-tuan. Ini tak betul. Jadi seorang bapa dan seorang ibu, perhatikan hal ini kepada anak-anakmu. Kamu mengejar keistimewaan 10 hari terawal bulan Zulhijjah, kamu inginkan keberkatan yang luar biasa, tetapi kamu biarkan anak kamu tak solat, kamu biar tak ajak anak kamu pergi masjid. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, dengan alasan kesian anak saya ini tadi kat sekolah penat, kat asrama sembahyang tahajud, sembahyang ini di balik cuti, tak apalah kami bagi dia rehat. Sembahyang tu mana ada rehatnya kata Tuan Syekh? Tak ada rehat. Berehat daripada solat tu tak ada. Bahkan berehat dengan cara solat. Solat itulah rehat yang sempurna untuk kamu. Kamu kalau lagi stres, kamu kalau lagi penat, bangkit sembahyang. Sembahyang itulah rehat bagi kamu. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Arihna biha ya Bilal." Nabi kalau kepenatan, Nabi kalau tertekan, Nabi kalau penuh dengan perkara-perkara yang mengganggu pemikiran baginda Nabi, beban yang amat dahsyat, beban dakwah dan lain beliau tanggung, untuk beliau meringankan, untuk beliau release tension baginda Nabi, beliau perintahkan Bilal, "Wahai Bilal, azan, laungkan azan, aku nak solat supaya aku dapat berehat, dapat tenangkan jiwaku dengan solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala." Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirin hadirat
hadrat. Kalau nak hilangkan stres, nak hilangkan rasa depression dan lain-lain, nak hilangkan rasa benci ke orang, bangkit sembahyang. Ini sembahyang adalah obat, adalah kerehatan bagi kita. Bukan kita nak merehatkan badan dengan cara tinggalkan solat. Nabi SAW bagi tahu, orang Yahudi pernah dilaknat oleh Allah satu kali. Cukuplah laknat itu melaknat mereka, tuan-tuan. Orang Nasara pernah dilaknat oleh Allah satu kali dan memadailah satu laknat itu mencelakakan dan mensialkan mereka, hadirin hadirat. Tetapi kata baginda Nabi SAW, kalau umat baginda Nabi SAW dalam satu rumah tu tak solat satu kali, 1000 Allah laknat dia. 1000 kali Allah laknat. Yahudi satu kali Allah laknat, dah cukup sial dah dia. Nasara satu kali Allah laknat, dah cukup sengsara dia. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW tak sembahyang, 1000 laknat Allah turunkan, hadirin hadirat. Bahkan laknat itu akan umum, akan merata, bukan hanya kepada penghuni rumah, sehingga kepada jiran tetangga. Kalau jiran tetangga tahu jirannya tak sembahyang, tak nasihatkan, tuan-tuan. Maka insya-Allah kita sama-sama jaga solat kita. Insya-Allah ini antara perkara terpenting di dalam meraihkan musim perayaan ibadah 10 hari Zulhijjah yang termulia sepanjang tahun, dengan kita sama-sama menjaga solat berjamaah. والإسلام ليس فيه تشديد. أباح المسلم يفرح بالعيد، يتنزه بالعيد، كل هذا يعتبر حتى أن الفقهاء جوزوا لمن أراد النزهة أن يعطى من الزكاة إذا كان مسافر ولا يوجد عنده، جوز له ذلك. ولكن في وقت النزهة إذا خرجنا بالعيد لا يجوز صلاة الظهر، لا يجوز صلاة العصر، يخرجون بعد الظهر ثم بعد ذلك يعودون بعد العشاء، وصلاة العصر أكثرهم لم يصلوا، كنا عند البحر. وصلاة المغرب لا يصلوا، كنا عند البحر. وهل من أعذار الصلاة ترك الصلاة النزهة؟ ليست من أعذار الصلاة. كما أننا لا نترك الطعام، لا نترك الشراب، لا نترك هذه الأشياء في النزهة، كذلك نبدأ بالصلاة أولا ثم نفرح بالحلال الذي أحله الله لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم في هذه الأيام بما أكرم به عباده الصالحين. كما نسأل الله سبحانه وتعالى يشركنا وإياكم في دعاء الحجاج وفي دعاء المعتمرين، ويكون هذا الحج فرج للإسلام والمسلمين ورفع الكرب عن جميع المطلوبين، وخاصة إخواننا المسلمين في غزة وجميع البلدان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أترك المجال للشيخ محمد حفظه الله ووظيفكم في هذه الليلة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Dan hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, agama kita ni agama yang cantik, molek, indah. Dia tidaklah membeban-bebankan, memberat-beratkan kita. Agama ini mudah, tuan-tuan. Tak ada arti kata orang kalau dah masuk Islam dia kena stres. Kerana apa? Banyak tanggungjawab. Tak. Agama Islam ni mudah, hadirin hadirat. Bila kita cuti, Islam tak haramkan kita pergi berjalan-jalan, pergi tamasya, pergi bawa keluarga tepi laut. Tak ada larangan. Bahkan di dalam agama Islam, dalam fiqh agama Islam, andai kata ada orang yang ingin berjalan-jalan, nak bawa anak bini dia berjalan-jalan bertamasya, pergi tepi laut dan lain, tiba-tiba dia tak ada duit, dia boleh jumpa pemimpin Islam minta duit zakat. Dan boleh dibenarkan dalam hukum fiqh di orang-orang miskin yang nak bawa anak dia berjalan, bukan nak bawa anak pergi menuntut ilmu, pergi berjalan, pergi tamasya, tuan-tuan. Boleh minta duit zakat, halal itu. Itu menandakan apa? Islam ni agama yang Masya Allah memudahkan, berkah, rahmat, hadirin hadirat. Kan itu, tetapi bila macam itu, kita wajib menjaga kewajipan solat. Kalau kamu musim-musim cuti macam ni, bawalah anak-anak kamu berjalan, silakan. Tapi waktu solat, jaga solat. Jangan kamu nanti keluar waktu zuhur, nanti balik malam, maghribnya tak sembahyang, asarnya tak sembahyang. Kenapa tak solat maghrib? Kenapa tak solat asar? Oh, tadi ustaz saya kat atas laut, atas sampan dengan anak saya. Macam mana nak solat? Ini tak boleh. Macam mana tak boleh? Apakah termasuk uzur meninggalkan solat adalah jalan-jalan? Tak ada. Uzur meninggalkan solat kalau kamu dah gila, itu tak apa, tak solat. Tapi kalau jalan-jalan tidak menggugurkan kewajipan solat, tuan-tuan. Masih wajib solat. Kalau kamu berjalan-jalan 3 hari, 4 hari, pergi Langkawi, pergi Krabi, makan tak tinggal. Kalau satu hari makan 3 kali, boleh sampai 5 kali makan.
Tapi solat yang 5 kali asal menjadi 3 kali. Ini tak betul ni. Kalau kita masih terus makan, masih terus dengan minum kita, seperti mana kita kat rumah kita makan minum, berjalan bermusafir pun kita makan minum, begitu pula lah pentingnya untuk kita jaga solat kita. Terutama ketika kita berjalan-jalan pada musim-musim cuti seumpama ini. Jangan abaikan solat tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan kesemuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di dalam doa-doa hamba-hamba Allah yang sedang berhaji di tanah Makkah Al-Mukarramah itu. Allah Subhanahu wa taala insya-Allah memberikan kita keberkatan ibadah haji kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan seperti mana Allah telah memberikan kemuliaan kepada ibadahus salihin, hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada seluruh umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Gaza, diberikan kelapangan oleh Allah, dibantu, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di kalangan mereka diberikan afiat, musuh-musuh mereka yang jahat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang tidak berpakaian diberikan pakaian, yang kelaparan diberi makanan oleh Allah, yang tidak memiliki sendal-sendal diberikan sendal-sendal oleh Allah Subhanahu wa taala bijahi Habibul Azam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan kami di sini mencukupkan pembicaraan kami kata Tuan Syekh, kerana kita memberikan ruang yang seluas-luasnya pada guru kita Al-Habib Mahdi, kerana beliau adalah merupakan tetamu kehormat kita pada malam ini. Sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya, marilah kita dengarkan bersama ayat yang terakhir yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ad-Dainullah Al-Alam Al-Alim Habib Mahdi bin Abu Bakar Al-Hamid. Kepada beliau yang mulia dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa sallam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأكرمين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمدك اللهم حمدا كثيرا ونسألك في هذا المجلس المبارك، مجلس مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا في هذه الليلة من المقبولين، وأن تكرم جميع الحاضرات والحاضرين بما تكرم به خواص عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله, kita telah dengar dari Syekh Taha Hafizahullah Subhanahu wa taala dan berterjemah beliau Syekh Muhammad Hatta Hafizahullah Subhanahu wa taala, dan kita alhamdulillah banyak faedah kita dapat malam ini, dan kita berada dalam hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Bahkan malam ini kita beriktikaf dalam masjid, dikira juga antara amal salih di 10 hari Dzulhijjah yang dimuliakan oleh Allah. Beriktikaf sahaja, masuk dalam masjid, duduk saja, tidak buat apa-apa, duduk niat dengan niat iktikaf. Ada yang sudah dari maghrib sampai isya menunggu salat isya, ada yang duduk selepas isya sampai sekarang. Semuanya ini ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala amal salih di 10 hari pertama Dzulhijjah. Alhamdulillah, seperti mana dengar tadi, Al-Islam ini, agama kita ini mudah, dan banyak pintu-pintu kebaikan dibukakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana usaha kita, bukan kerana kemuliaan kita, akan tetapi kerana baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Banyak dimudahkan bagi umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seolah-olah Rasulullah ada bersama kita, seolah-olah Rasulullah sallallahu
ada dalam hari-hari kita sallallahu alaihi wasallam. Sunnatnya ada, adabnya ada, akhlaknya ada, syariatnya ada sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari lalu kepada kita, selagi mana kita ikut Rasulullah, selagi mana kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dalam keadaan diridai oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Yang duduk dalam masjid beriktikaf dapat pahalanya. Yang duduk bersalawat ke atas Nabi SAW dapat pahalanya. Yang tadi baca walaupun sekali la ilaha illallah dalam tahlil dapat pahalanya 20 kebaikan. Itu kalau bukan di 10 hari Dzulhijjah. Adapun di 10 hari Dzulhijjah digandakan banyak kali dalam 10 hari Dzulhijjah yang dimulakan oleh Allah. Sampai berkata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menukil daripada Sayyidina Anas bin Malik gurunya, kata setiap hari dari 10 hari Dzulhijjah seperti 1000 hari. Kita boleh bayangkan, kita boleh fikir bagaimana satu hari boleh dijadikan seperti 1000 hari. Kalau 360 sudah 1 tahun, maka amalan di 10 hari Dzulhijjah ini apa jenis amalan? Maka seperti 1000 hari, akan tetapi ada satu hari istimewa dalam 10 hari ini, yaitu hari Yaum Arafah, seperti 10.000 hari. Apa maksudnya? Amal dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada kita berkenaan amalan di 10 hari Dzulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah memberitahu kita tentang satu perkataan yang umum. Tidak khususkan contohnya puasa sahaja di 10 hari Dzulhijjah. Tidak khususkan contohnya qiyamul lail di 10 hari Dzulhijjah. Tidak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ma min ayyamin al-'amalu as-salih. Apa maksud al-'amal as-salih? Al-'amal as-salih ini maulid dari amal salih. Tahlil dari amal salih, istighfar munajah tadi dari amal salih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala amal salih, salat fardu yang kita selalu salat. Kita dengar Syekh Taha tadi pesan kita dan wasiatkan kita untuk menjaga salat fardu kerana itu asas penting, fardu sebelum sunnah. Jadi salat fardu juga termasuk dalam amal salih. Kita membuat salat fardu dengan sempurna, menjaga takbiratul ihram, salat jamaah. Beza sangat seperti antara langit dan bumi. Orang yang salatnya dalam 10 hari ini Dzulhijjah salat jamaah, tapi orang kadang-kadang salat jamaah, kadang-kadang salat sendiri, kadang-kadang salat qada. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hum darajatun 'inda Allah. Manusia ini semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua darajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan semuanya sama. Walaupun kadang-kadang pakaian mereka sama, tapi darajat mereka tidak sama. Kadang-kadang kulit mereka sama, tapi tidak sama darajat mereka. Yang beramal, yang mujahadah diri, yang ambil peluang yang Allah bagi Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang satu hari saja atau satu malam saja, lebih baik dari beberapa tahun kamu amalkan dalam malam tersebut, beruntung. Dapat seperti mana kita dengar sekarang ini, ada yang nak pergi apa dia panggil shortcut, kita nak boleh cepat sampai. Macam itu ada juga dalam amal salih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita tentang Lailatul Qadar, khairun min 1000 syahr, satu malam saja dari maghrib sampai adzan subuh, sampai adzan fajr. Tapi kalau kita betul-betul diterima di malam tersebut, lebih baik dari 83 tahun dan 4 bulan. Umur kamu ni berapa? Kemungkinan ada orang umurnya sahaja 60. Umurnya yang dia hidup di dunia 60, tapi hakikatnya bukan. Malam itu saja sudah 83 tahun, dan dengar 83 tahun semuanya dalam ibadah. Kalau hari ini kita dari pagi sampai sekarang, cuba tanya diri, berapa kita beribadah dalam jam-jam yang lalu? Tak ada banyak. Banyak kita berbual, banyak kita bercakap, banyak kita pergi sini, pergi sana, ada urusan rumah, ada urusan kerja, macam-macam. Tapi kalau dapat malam tersebut 83 tahun semuanya dalam ibadah.
Alhamdulillah. Kurniaan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ambil peluang yang Allah bagi subhanahu wa ta'ala dalam umur ini. Antaranya juga 10 hari Dzulhijjah ini yang mulia, yang Allah muliakan subhanahu wa ta'ala. Ma min ayamin, cukuplah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang disukai dalamnya amal salih, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti apa? 10 hari Dzulhijjah. Kalau kita cari dalam tahun semua, tak ada seperti 10 hari Dzulhijjah. Bahkan dalam nas sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, afdalu ayyamid dunya, afdalu ayyam, sebaik-baik hari di dunia ini yang kita berada sekarang. Alhamdulillah, Allah panjang umur kita sampai dapat 10 hari Dzulhijjah. Ada yang sudah meninggal, semoga Allah merahmati mereka semua yang meninggal dunia dari muslimin dan muslimat, dan kita masih diberikan peluang lagi, maka ambillah peluang yang Allah bagi subhanahu wa ta'ala. Dan apa jenis amalan yang kita boleh lakukan di 10 hari Dzulhijjah? Antaranya puasa. Dari hari pertama sampai hari ke-9, hari ke-10 itu hari Yaum An-Nahr, hari raya haram kita puasa. Tapi dari 1 sampai 9, kalau kita mampu semuanya puasa, puasa setiap hari seperti 1 tahun kalau kita puasa. Dan juga kalau tidak mampu puasa semuanya, puasa sekadar mampu kamu, kerana bukan wajib tapi sunnah. Rugi kalau tidak amalkan. Hari Yaum At-Tarwiyah, hari ke-8, hari Yaum Arafah, dan hari Yaum Arafah tersebut dalam nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hari lebih baik sisi Allah dari hari Yaum Arafah. Afdalu yaumin ashraqat fihi syams, sebaik-baik hari matahari terbit dalamnya, yaitu hari Yaum Arafah. Dalam nas hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, orang siapa puasa hari Arafah diampuni dosanya dosa 2 tahun. Tahun yang ada, kerana kita sudah di hujung tahun Dzulhijjah, tahun Hijriah, dan tahun akan datang. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dalam hadis ini saya nampak ada khabar gembira bahwasanya yang puasa hari Arafah ini akan dipanjangkan umurnya, kerana tahun akan datang juga diampuni. Maksudnya dia akan hidup lagi insya-Allah taala. Antara faedah-faedah yang kita dapat dalam hari-hari yang mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan qiyamul lail, disunnatkan kita qiyamul lail. Mampu qiyamul lail semuanya boleh, atau separuh atau sedikit, walaupun 2 rakaat. ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما في جوف الليل كنز من كنوز البر، sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah kita rancang, kita plan macam mana hari-hari ini lalu kepada kita. Walaupun sudah lalu sekarang, kita sudah di tengah, tapi jangan kita lepaskan yang akan datang ni lebih tinggi dan lebih afdal dari sebelumnya. Kerana dalamnya Yaum At-Tarwiyah, dalamnya Yaum Arafah, dalamnya Yaum An-Nahr. Dan hendaklah kita buat tertib. Kalau kita cerita sedikit, bagaimana saya boleh jaga waktu saya di 10 hari Dzulhijjah. Baik, ketika kita salat fajar, sebelum fajar 2 rakaat, lebih baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum fajar salat. Kemudian salat fajar berjamaah, salat subuh berjamaah, dapat pahalanya. Bawa siwak kamu. Setiap salat kamu salat sama ada sunnah atau wajib atau fard, digandakan 70 kali. Salatun bisiwak khairu min 70 salat bighairi siwak. Ini kalau bukan di 10 hari Dzulhijjah. Bagaimana kalau di 10 hari Dzulhijjah? Salat jamaah. Selepas itu isi antara maghrib dan isya. Antara subuh sampai isyraq. Amal salih, zikir, ibadah, apa yang kita boleh buat dari amal salih. Penting kita tidak tidur, tidak lalai. Sampai isyraq, salat 2 rakaat. Pulang ke rumah atau keluar dengan apa? Haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Dapat haji, kita dengar tadi ramai hasrat nak pergi haji, tak dapat, tak mampu pergi, atau belum mampu lagi.
maka setiap hari kita boleh dapat haji dan umrah sempurna. Dengan apa? Amal ini. Selepas subuh kita isi dengan amal salih, zikir atau baca Quran sampai isyraq. Kemudian isyraq 2 rakaat, salat 2 rakaat. Amalkan ini dapat pahala haji dan umrah. Pahalanya ada setiap hari. Selepas itu salatul duha. Salatul duha kita dengar tadi. La faqra ma'a duha. Nak tidak jadi fakir, nak Allah murah rezeki kamu, jaga salatul duha. La faqra ma'a duha. 2 rakaat, 4 rakaat lebih baik dari 2 rakaat, 6 rakaat lebih baik, 8 rakaat lebih baik dari semua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bila masuk waktu zawan ada satu sunnah kita lakukan, iaitu 4 rakaat. Maksudnya sebelum zuhur itu. Bila masuk kita ambil wudu, kita salat 4 rakaat. Waktu tersebut Ummahatul Mukminin nampak Nabi Muhammad SAW salat selalu di waktu tersebut. Ditanya kenapa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fihi abwabus sama, tuftahu fiha abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka saat tersebut. Disunatkan kita salat 4 rakaat, iaitu sebelum zuhur. Kemudian kita salat zuhur jamaah. Selepas zuhur 4 rakaat. Dalam hadis lain 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Pada siapa yang melakukan, haramallahu sya'arahu wa basyarahu 'alan nar. Diharamkan kulitnya dan rambutnya dan semua dari neraka, api neraka. Dipelihara oleh Allah Taala, dijamin tidak akan masuk neraka bila 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas. Termasuk waktu yang mulia itu yang dibuka pintu-pintu lagi. Kemudian selepas itu salat asar. Kalau kita pergi awal salat fardu, duduk saja dekat masjid. Contohnya kita tunggu 10 minit, 15 minit, setengah jam, ditulis untuk kita selagi mana kita menunggu salat fardu, ditulis salat. Walaupun kita tidak salat, kita duduk saja tunggu salat. Man intadhara as-salah fahuwa fi salat. Maka dia tunggu salat, dia ditulis untuknya salat, pahala salat. Jangan risau kalau kita datang awal, kalau kita lambat, kalau salat kita datang sebelum mereka semua, kita ditulis dulu kita salat sampai kita lakukan salat fardu tersebut. 4 rakaat sebelum asar, para siapa yang salatnya 4 rakaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asr 4 rakaat sebelum asar. Nabi doa kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam doa Nabi yang mustajab sisi Allah Subhanahu wa taala. Selepas salat asar, satu sunnah kita boleh amalkan setiap hari, dan di 10 hari Dzulhijjah lebih baik lagi kita utamakan, iaitu membaca surah Al-Waqi'ah. Allah murah rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita dengan berkat surah Al-Waqi'ah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ditanya, apa engkau wahai Sayyidina Abdullah tinggalkan kepada anak-anak? Dia sudah nak meninggal, maka dia kata, saya tidak tinggalkan apa-apa untuk mereka melainkan surah Al-Waqi'ah, cukup untuk mereka. Kerana surah Al-Waqi'ah ini kalau kita baca dengan yakin, Allah murah rezeki kita Subhanahu wa taala, memberikan rezeki yang banyak. Baca surah Al-Waqi'ah mendapat rezeki akhirat sebelum dunia. Kemudian juga ada juga rezeki dunia dalamnya. Selepas itu khatam hari kamu ini dengan istighfar. Sebelum masuk maghrib kita beristighfar. Ini amal salihin. Biasa mereka mula hari mereka dengan istighfar, tutup hari mereka dengan istighfar. Istighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 27 kali ini, masya-Allah tabarakallah, dalam riwayat Imam Tabarani. Bila kita amalkan ini, Allah Subhanahu wa taala, bila kita istighfar untuk lil mu'minina wal mu'minat, Allah berikan kita pahala bilangan semua mukminin dan mukminat atas muka bumi. Masya-Allah. Selepas itu masuk waktu mulia, iaitu maghrib. Antara maghrib dan isya ini waktu yang sangat mulia.
Amal dalamnya ada satu amal diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya pahala 12 tahun. Tahu? Adakah kita sudah semua amalkan ini atau pernah amalkan? 12 tahun di hari-hari yang biasa. Bagaimana di 10 hari Dzulhijjah? Apa amalan tersebut? Kita salat maghrib selesai, kita salat 2 rakaat sunnatul maghrib ba'din. Amalan tersebut adalah salatul awabin. Salatul awabin 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Syaratnya tidak berbual tentang dunia antara setiap 2 rakaat. Jangan berbual tentang dunia sampai selesai. Salat macam biasa, tidak ada syarat surah tertentu dan sebagainya. Apa-apa kamu boleh baca dalamnya. Selepas selesai, insya-Allah dapat pahala 12 tahun. Malam tersebut, masya-Allah, bagi dapat haji dan umrah yang sempurna. Dalam nas hadis Nabi SAW, malam dapat pahala 12 tahun, masya-Allah tabaraka. Salat Isya 2 rakaat sebelum Isya, 2 rakaat selepas Isya. Pastilah baca azkar selepas itu. Ayatul Kursi, para siapa baca Ayatul Kursi dalam nas hadis Bukhari, bila dia meninggal Rasulullah jamin dia masuk syurga. Siapa-siapa dari umat Nabi, kalau dia setiap hari baca Ayatul Kursi selepas salat Isya, selepas salat fardu, maka hari itu ya dia meninggal, salat yang sebelumnya, sebelum dia meninggal itu dia ada salat, kalau dia baca juga Ayatul Kursi, dijamin oleh Nabi masuk syurga. Dalam nas hadis sahih, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi, Allahumma ij'alna min ahli al-jannah, amin. Selepas salat Isya ada satu amalan ditulis seolah-olah itu dalam Lailatul Qadar, yaitu 4 rakaat. 4 rakaat selepas Isya kalau kita salat, kamithlihinna dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamithlihinna min Lailatul Qadar. Ditulis seolah-olah kita salat, seolah-olah yakin kita salat dalam Lailatul Qadar. Apa pahala 4 rakaat dalam Lailatul Qadar? Masya-Allah tabarakallah. Setiap malam ini. Bagaimana kalau 10 hari Dzulhijjah? Selepas itu, wasiat kita dengar dari Syekh Taha tadi dalam hadis Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalath, an utir qabla an anam." Aku lakukan witir, dan wasiat Sayyidina Abu Hurairah untuk salat witir sebelum tidur. Ini memudahkan mereka yang mungkin tidak bangun akhir lail, tidak bangun sebelum subuh dan sebagainya. Okey, boleh salat witir sebelum tidur. Kemudian kalau kamu bangun lagi, tambahlah 2 sampai habis. Salat ini an utir qabla an anam. Salat witir paling kurang 3. Aqallul kamal. Satu boleh, tapi makruh kita selalu satu. Kita tambah, Allah tambah kita pahala dan barakah. Selesai, kita pergi tidur. Tidur dengan niat qiyamul lail. Dapat qiyamul lail, alhamdulillah. Tak dapat, niat kamu insyaAllah diterima oleh Allah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa membaca sebelum tidur 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, maka ditulis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafatah, cukup bagi dia. 2 ayat akhir Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sampai akhir. Ditulis kata, sebahagian ulama kata kafatah maksudnya cukup dari dia dari qiyamul lail, seolah dia sudah qiyamul lail. Tapi kalau dia qiyamul lail lagi, pahala naik insya-Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bangun sebelum subuh, berdoa, munajat, mohon Allah Taala ampunkan dosa kita, mohon Allah terima kita di 10 hari Dzulhijjah sebagainya sampai salat subuh. Maka ini lebih kurang jadual. Orang kalau ada syarikat, orang kalau ada yayasan, kalau ada apa, dia buat rancangan, dia buat tertib, dia buat jadual. Ini jadual kita insya-Allah di 10 hari Dzulhijjah. Insya-Allah kalau kita teruskan macam ini, ajarkan anak-anak kita dan yang ada sekolah yang sekarang ada cuti, masya-Allah tabarakallah, peluang ibu bapa boleh ajar mereka dalam rumah. Mereka yang belajar di agama di luar boleh memanfaatkan ibu bapa. Jadi tolong menolong, jadikan rumah-rumah kita ini hidup dengan agama Allah, dengan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bila kita amalkan dengan ini, amalkan sunnah Rasulullah, amalkan syariat Rasulullah, esok tidak ada siapa kita mengiring melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah di belakang baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna likulli khair waj'alna min ahli al-khair wa'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Banyak kali insya-Allah akhir sekali banyak kali 10 hari Dzulhijjah ini zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Banyakkan di 10 hari Dzulhijjah ini wasiat Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 100 300 1000 baca sampai habis, sampai hari raya, sampai matahari terbenam di hari raya. Banyakkan, termasuk juga takbir. Kalau hari raya dan hari Arafah termasuk takbir. Maka ini wasiat Nabi SAW. Banyakkan di Nabi SAW kata aksarul al-mujahidina ajra. Ditanya Rasulullah SAW, siapa yang lebih dari ahli jihad fi sabilillah banyak pahala? Maka Rasulullah kata aktsaruhum lillahi dzikra, yang banyak berzikir. Kemudian ditanya yang puasa, maka Rasulullah kata yang banyak berzikir, yang lebih afdal dari mereka. Kemudian yang paling afdal dari yang salat, yang banyak lillahi dzikra, yang banyak berzikir. Kemudian ditanya wa dzakara zakata, kata perawi hadis, kemudian zakat, yang banyak lillahi dzikra, banyak zikir kepada Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata kepada Sayyidina Umar, wahai Abu Hafs dan Sayyidina Umar, dhahaba dzakirun bil khair kullih. Orang yang berzikir ini ambil kebaikan semuanya. Maka Rasulullah kata, ajal, betul. Adzakirun dapat semua kebaikan dunia dan akhirat. اللهم وفقنا يا ارحم الراحمين واصلح لنا كل شان واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح شؤوننا. اللهم نسالك في هذه الليله المباركه ان ترحمنا برحمتك الواسعه وان لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مظلوما الا نصرته ولا بعيدا الا قربته ولا جاهلا الا علمته ولا حاجه من حاجات الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم كل الحاضرين سموا يا حاضر ملامنين سيبا دا حاجات انتو ديرينيا انتو كالورقانيا انتو آنانيا انتو ذريتنا انتو كرجانيا انتو دنيا دان آخرة. نسأل الله يقبل الحاجات إن شاء الله. يا الله سموك الله تريما حاجات كيتا سموا ملامنين dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat majlis ini di 10 hari Dzulhijjah. Allahumma taqabbal du'aana wa labbi nidaa'ana ولا تخيب رجاءنا وأصلح لنا شأننا كله وطول أعمار مشايخنا والحاضرين. زدهم الله نورا وسرا وبركة وعلما وانفع بهم البلاد والعباد. بارك الله في مرسي مسجد هذا المسجد مسجد الرحمن. بارك الله في القائمين على هذا الترتيب، أهل الخدمة وجميع القائمين الذين يخدمون في هذا المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم البركة والرزق الحلال الطيب والزيادة في الإيمان واليقين والثبات على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعادة الدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بخير وأفضل وأحسن وأكمل ما تكرم به خواص عبادك الصالحين في هذه الليالي المباركة في خير ولطف وعافية وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عندك بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا الله يا الله يا الله بحق الفاتحه وسر الفاتحه ونور الفاتحه من جاي من تنزلت عليه الفاتحه والبركات
الجيلاني والإسحاقي الوسيلتين لمن تبين منه الفاتحة. صلى الله عليه وآله وسلم يفتح لنا وأهلنا وطلابنا وجماعاتنا ومن حولنا وأبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير وخلقنا مع خلطاء أهل الشرك والخير وعاملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير واحشرنا أبدا مع من جعل الجد والقرب والخير إنك ولي كل قوم الخير دافع للشر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير ووفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واختمنا بك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة دعوة صالحات جدير. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, majelis bulanan kita, majelis zikir dan berdoa Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai berjalan dengan baik. Ucapkan terima kasih kepada zikir Masjid Jamiah Aman Mulai yang telah menguruskan majelis yang mulia ini. Ucapkan juga terima kasih kepada semua para penyumbang majelis yang selalu benar-benar ini. Terima kasih kepada semua para penduduk Mulai yang telah bekerjasama menjajakan majelis ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan hadirin dan hadirat semua. Juga semoga saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, di Lebanon, di Syam, di zaman yang sedang diperangi oleh Zionis Israel, mudah-mudahan Allah segera beri kemenangan, segera Allah beri kemerdekaan kepada Palestina. Semoga Palestina menjadi negara, sebuah negara yang berdaulat seperti negara kita. Bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lana al-Fatihah. Jangan lupa sebelum bersurai, persilakan makanan yang telah disediakan oleh Masjid Jamiah Aman boleh disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kabul, kabul. Ambil lagi. Ah, masyaallah. Terima kasih.